Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan tajuk Hedonisme, Liberalisme dan Hak Asasi Manusia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Muhammad Azamuddin bin Hassan, Nur Laila Zakia binti Abdul Razak, Nur Alia Hasimah binti Abdul Wahab, Wan Muhammad Amirul bin Wan Mustafa Kamil dan Muhammad Nazirul Nazmi bin Nur Hizab. Pengenalan. Kebelakangan ini, banyak perkara di luar jangkaan terjadi dalam masyarakat dan kadangkala ia sukar untuk dirasionalkan. Ini berlaku kerana kemunculan aliran pemikiran ideologi barat yang telah memberi kesan yang mendalam serta melahirkan generasi yang tidak berakhlak mulia. Oleh itu, persoalan yang ingin dijawab melalui kajian ini ialah apakah implikasi-implikasi ideologi serta gaya hidup barat ke atas falsafah pendidikan negara dan rukun negara khususnya di Malaysia. Ideologi hedonisme yang bermaksud menurut pengertian Kamus Dewan Hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Punca pengamalan budaya hedonisme ini berlaku di negara kita kerana pertama, pengaruh media massa, kedua, pengaruh rakan atau persekitaran, ketiga, institusi kekeluargaan yang semakin longgar, kurang perhatian dan kawalan ibu bapa, keempat, gaya hidup hari ini yang mementingkan keseronokan tanpa batasan dan yang kelima, kurangnya didikan agama. Ideologi liberalism. Dari sudut etimologi, perkataan liberal berasal daripada bahasa Latin. Liberalis yang antara lain bermaksud kebebasan dan sifat seorang yang merdeka. Antara pengaruh fahaman liberalism yang cuba diterapkan di Malaysia, pertama, penafsiran Al-Quran berlandaskan akal semata-mata, logik akal. Kedua, mempertikaikan kesahihan Al-Quran. Ketiga, mendakwa Al-Quran bukan wahyu Allah tetapi ciptaan Nabi Muhammad. Keempat, menolak hadis. Kelima, menekankan hak-hak peribadi dan kesamarataan. Hak asasi manusia. Faktor berlakunya hak asasi manusia adalah disebabkan adanya keperluan untuk menggalakkan kesedaran dan memberi pendidikan hak asasi manusia kepada setiap rakyat demi kesejahteraan mereka. Suhakam telah ditubuhkan untuk mendidik rakyat Malaysia mengenai hak-hak ini. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999. Secara amnya, Suhakam ditubuhkan untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Suhakam mempunyai 4 fungsi utama termaksud di dalam Seksyen 4-1 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. 4 fungsi utama, yang pertama adalah untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung dengan hak asasi manusia. Kedua, untuk menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dan tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil. Ketiga, untuk mengesyorkan kepada kerajaan berkenaan mengenai penandatangan atau penyerahan dalam Triniti Perjanjian dan surat cara antarabangsa yang lain dalam melibatkan hak asasi manusia. Keempat, untuk menyiasat aduan berkenaan pelanggaran aktiviti hak asasi manusia. Kesan ideologi barat dalam falsafah pendidikan negara. Ideologi dan budaya barat menyerang dan mempengaruhi pemikiran mereka. Akibat mengejar keseronokan hidup, mereka alpa mengenai kewajipan memelihara akal. Ia juga melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesesatan. Menjadikan manusia bersifat sombong, kemewahan yang mereka miliki telah merosakkan fitrah manusia dan menjadikan mereka berperasaan kasar dan sombong. Semua ciri-ciri tersebut berlanggar dengan falsafah pendidikan negara yang menerapkan 4 nilai iaitu rohani, intelek, jasmani dan emosi. Kesan ideologi barat dalam rukun negara. Ia
implikasi yang negatif khasnya dalam tata cara kehidupan masyarakat. Tingkah laku negatif dan kebajikan moral berlaku kerana kita tidak berpegang teguh kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia ini. Lahirnya manusia tidak sopan dalam kalangan warga negara serta rakyat mula bertindak menghukum dengan cara sendiri. Implikasi ideologi Barat kepada individu. Berlakunya perubahan dari segi perwatakan, individu hanya mementingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu semata-mata, berlaku kekosongan jiwa, berlaku kekeliruan dengan pendapat-pendapat yang hanya ada alergi baru, khususnya kepada mereka yang kurang ilmu pengetahuan dan terpesong akidah mereka. Kesan kepada keluarga dan masyarakat. Institusi kekeluargaan akan menjadi lemah kerana percanggahan pendapat dan kes penceraian meningkat setiap tahun. Masyarakat akan hilang semangat cinta akan negara kerana terpengaruh dengan ideologi luar, keamanan dan kemakmuran tidak akan dicapai. Kesan kepada negara, penghayatan nilai agama semakin rapuh dan mewujudkan generasi yang tidak seimbang dari segi rohani dan intelektual dan memberi kesan kepada negara. Pembangunan negara akan terjejas kerana peringkat generasi yang tidak bermoral dan berakhlak mulia. Rumusan. Kita perlu menjadikan falsafah ini yang pertama sebagai jalan hidup kita ke arah mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu. Seterusnya berjaya mencapai perpaduan yang membawa kepada kesejahteraan bersama. Rukun negara dan falsafah pendidikan perlu diberi satu akta khas supaya tidak lagi diabaikan oleh golongan pemerintah maupun masyarakat. Percayalah, sekiranya rukun negara dan falsafah pendidikan negara diamalkan dengan baik dan dengan cara mengikuti prinsip-prinsipnya untuk mencapai segala, Malaysia pasti akan menjadi lebih baik. Cadangan. Perkara utama yang mesti diperbetulkan kembali ialah soal pendidikan kepada generasi muda merangkumi golongan remaja dan belia. Pendedahan awal perlu diberikan perhatian khusus dalam kepentingan rukun negara serta falsafah pendidikan negara. Pendidikan akan membolehkan umat keluar dari kegelapan dan kekeliruan yang cuba dimainkan oleh setengah pihak. Kejahilan itu perlu diubat dengan ilmu dan cara mendapatkan ilmu tersebut adalah melalui pendidikan. Sokongan setiap pihak khususnya di peringkat kepimpinan negara sangat penting bagi memastikan falsafah itu tidak terpinggir dan menjadi teras kepada setiap pendidikan kerajaan dan cara hidup masyarakat Malaysia.